Waalaikumsalam. Okay, Assalamualaikum, selamat petang. Saya rasa hari kita buat just short session sekejap je untuk analisis dan interpretasi data ni, sebab saya rasa dah terlambat lah untuk ni. Kalau kita tak buat dalam minggu ni sebab ada yang perlu ada yang kena submit minggu depan kan, Hafiz? Ada yang kena submit minggu depan. Saya tak tahu macam mana saya Minggu depan saya Selasa. ya, deadline saya rasa awal tu. Saya tak tahu kenapa saya terlalu pandang 12 bulan. Okey. Saya cubalah. Saya rasa benda tu kalau untuk disertasi tu saya rasa you just submit the final report. Tapi dia punya presentation tu ada masa lagi kan untuk prepare kan. We work for that lah nanti. Kita cuba lagi ya. Okey. Hari ni kita nak terangkan sikit lah dengan data analisis tu. Tapi saya mungkin tak pergi one by one lah sebab banyak Mungkin saya pergi yang untuk dalam contoh lah. Saya ambil satu contoh dulu. Okay. Dia dapat share screen Dah, Doktor. Dapat share screen dapat nampak tak? Nampak. Nampak, Doktor. Semua orang dah ada install SPSS tu tak? Ada. Okey, kalau dah ada tak masalah lah. Saya terus proceed lah. Dulu lagi saya nak detail ni. Berbiasa. Saya offkan ni dulu. Okay, untuk ini kita kena tahulah yang kita buat ni adalah salah satu daripada educational research lah, sebab research ni ada banyak jenis. Ada yang scientific research, ada yang pure science research, ada yang berbentuk lain lah. Tapi yang kita punya dalam scope educational research. Dan bila kita cakap pasal educational research ni, kita akan mula dengan problem lah, yang problem statement yang awak dah buat tu kan. We work hard on this problem statement tu. Yang itu memang kita punya masalah lah. Dan kita kena cari penyelesaian daripada masalah tu kan. Dan yang kita dalam educational research ni, dia sebahagian daripada scientific approach juga. Dia bukannya nak kata dia macam tak ada scientific langsung. Dia memang ada scientific kan. Berarti kita panggil dia social science. Dan dalam educational research ni, kita memang mengkaji cara-cara ataupun kaedah yang dipikirkan perlu ataupun yang boleh digunakan untuk menganalisis masalah yang ada dalam masyarakat kita. Dan sebahagian daripada scientific inquiry lah, dan kita tegur science juga, social science. Yang pure science tu dia memang pure science lah, dia lain sikit. Okay, sebab apa statistik ni penting sebab kita nak calculate quantity kita ada jumlah lah quantity from a sample of data. Kena ada satu figure lah, fact and figure lah. Kalau kita cakap pasal data tu data tu banyak, kita kena ada fact and figure kita. Dan statistik ni berguna sebab dia bagi kita nombor lah, fact and figure kan. Kalau kita nak cakap berapa ramai pelajar ataupun pelajar yang terjejas disebabkan banjir hari ini, kita ada figure dia macam tu. Ada figure lah. Dan statistik ni melibatkan proses lah daripada mula kita collect data yang awak buat tu semester lepas tu sampai awak organize, awak verify, kutip, collect data, and then interpret and then present data yang akan datang ni lah, kita present data. Okay, sebab apa kena statistik? Sebab supaya awak tahulah bila awak mula buat research ni, awak tahulah awak cakap pasal apa kan, statistik ni. Kita support yang research paper dan kita nak baca ataupun kita punya literature review pun mesti kita tengok dia punya dapatan-dapatan dia kan. Kalau faham dia dapatan dia tu agak sukar lah. Dapatan tu biasanya ada nombor lah macam statistik tu. Dan the rest tu macam kita develop kita punya thinking,
Dan kita bagi maklumat kepada pengguna kita ataupun stakeholder kita, and kita tak ditipu oleh statistician lah. Sebab kadang-kadang orang yang tak tahu statistik ni dia selalu dipergunakan ataupun manipulated by statistician lah. Statistician ni dia tahu nombor tu, dia akan manipulate the data. Bukan dia tipu, dia manipulate the data, dia bring up mana yang perlu difokus, mana yang perlu dihiddenkan. Dia boleh buat macam tu. Nanti orang akan fokus benda yang tak perlu, yang tak penting. Jadi macam tu lah, macam dalam biasanya macam news, media sosial tu dia fokus benda-benda macam ni lah. Dia data tu banyak, dia fokus benda yang kecil, berapa persen macam tu je. Tapi sebenarnya benda yang besar je dia tak fokus lah. Jadi benda tu statistician dia selalu manipulate lah benda tu. Seperti awak tahu, statistik kita ni kita ada dua jenis, deskriptif dengan inferential. Deskriptif ni biasanya melibatkan nombor yang mewakili satu kumpulan lah. Contoh berapa orang pelajar SRT, SP, dia satu nombor, 40, 45, 20 orang macam tu. Dan dia melibatkan, biasanya kita melibatkan tabel jadual dengan graf carta. Kalau inferential pula, kalau inferential ni dia tricky sikit sebab dia kena ada population dan sample. Sebab tu kalau yang student saya supervise, saya really fokus ataupun emphasize dekat apa population awak, define your population kan. Population awak tu kena define betul, and then berapa sampel yang dia nak dapat daripada population tu. Itu kena betul. Kalau tak betul yang ni, awak punya the rest, awak punya kajian tu macam tak ada makna lah. Maksudnya dia tak tepat. Dia tak cakap pun benda tu tak boleh jadikan hujah. Dan inferences, kita boleh kita buat inference about population based on sample data. Awak boleh buat andaian ataupun interpretasi population awak berdasarkan data awak tu. Kita boleh bercakap secara akademik lah benda tu. Ada proven, ada data yang sah. Dan kita nak cakap tu bila kita buat inferential ni, kita dapat satu guess lah, anggaran ataupun andaian yang terbaik mengenai satu populasi itu. Sebab kalau kita nak buat kutip data satu populasi itu ramai. Katalah awak nak kutip data satu UPM, sangat ramai, ada 20,000 orang lebih pelajar semua sekali kan. Daripada undergrad sampai postgrad 20,000 orang lebih. So apa cara yang terbaik adalah kutip data yang sampel. Kalau awak ambil data semua, dia bukan jadi statistik dah. Dia bukan jadi statistik, dia jadi yang awak isi data sekarang ni, yang set rumah isi tu apa? Census kan. Kita panggil bancian. Kalau kutip semua data, awak analisis semua data, tu yang Jabatan Perangkaan buat tu. Dia buat e-bancian sekarang kan. Setiap rumah ataupun setiap keluarga dia kena isi maklumat tu secara online tu, ada analisis, dia dapatkan. Itu bancian. Tapi kita tak pergi secara bancian. Kita statistik ni kita buat secara sampel. Itu yang penting itu. Ni pun awal dah sedia maklum, kita ada banyak level of data kita ataupun type of data kita. Kami kita ada nominal. Nominal ni macam group. Macam lelaki, perempuan, Islam, Hindu, Buddha, macam tu kan. Itu group ataupun luar bandar, undergrad, postgrad, itu macam tu. Itu kita panggil nominal yang first ni. Yang pertama ni. Yang kedua kita ada ordinal. Ordinal ni dia lebih macam ranking. Saya rasa awak dah pernah belajar ni kan. Macam ranking, dia macam ada ranking yang 2 star, 3 star kan. Kalau macam reality TV tu dia ada macam apa? 1H, 2H. Jadi apa beza 1H dengan 2H tu? Kita tak tahu. Dia punya tu hanya judge yang tahu apa beza dia kan. So itu macam ranking lah, ordinal. Interval ni dia ada satu macam julat lah. Panggil kalau ada pelajar daripada umur 5 ke 10 tahun, kalau pada 18 hingga 20 tahun, 20 hingga 22 tahun, 22 sampai 24 tahun, itu kita panggil interval lah, ada ranking-ranking dia. Ataupun macam awak punya grade khusus ni kan, kat UPM ni kita ada grade A, B, T, D kan. Kalau A, 75 ke atas A kan. A minus lah. Kalau 80 jadi A plus kan. A kan. Jadi itu interval. Ada dia punya sengat-sengat dia.
Kalau ratio ni dia macam continuous data. Dia macam kalau berat badan. Berapa berat badan awak? Jangan jawab. Berapa berat badan awak? Contoh 50 kilogram, 55. Jadi dia berterusan. Dia punya nombor tu berterusan kan. Kalau berapa jarak antara sini ke UPM. Dia nombor tu berterusan. Itu ratio. Okey. Contohnya saya nak pergi terus kepada ni ya. Pada data tu. Ada siapa yang dah siap data tak yang masukkan data? Tak siap lagi doktor. Tak siap lagi. Tak masukkan Belum semua. lagi doktor. Hafiz dah siap masukkan data Hafiz? Dah start doktor. Ya kan? Awak masukkan data dalam Sudah. Excel ke apa? Saya masukkan data dekat SPSS 25. Awak terus masukkan data Ya betul. Okey, tak apa. That's good lah. Maksudnya awak dah tahu cara masukkan data. Contoh, sekejap saya nak ambil contoh yang saya dah student lain buat. Okey, katalah saya ada satu instrumen ni, saya share lah. Saya share screen. Contoh yang sini. Contoh saya ada data berkenaan demografi responden lah. Contoh ada jantina, lelaki, perempuan dan ada dia punya kelasan pendapatan dia. Inilah, ini kita panggil demografi lah maklumat ni. Dan awak dah kutip data sama ada online secara online survey ataupun paper tu. Kalau betul awak kena transfer lah dia dalam bentuk Excel lah. Paling mudah dalam Excel dulu. Kalau dalam Excel tu awak boleh terus copy ke dalam SPSS lah. Contoh kalau yang tadi kalau awak buka SPSS, nampak tak? Share semua, saya share SPSS ni. Okey. Yang ni saya share screen. Okay. Contoh ni contoh tadi yang saya dah tunjuk tadi, saya punya instrumen, katalah saya punya instrumen macam ni saya ada jantina, pendapatan semua ni. Saya masukkanlah dalam bentuk dia punya ni. Ada dua kat sini. Kalau buka SPSS, dia punya data ni ada data view dengan variable view. Data yang penting awak kena letak set dulu dekat variable view ni. Kan? Data view ni tempat kita masukkan data tu nanti. Satu ke dua ke berapa ikut awak punya nombor tu. Kat sini tempat awak nak masukkan awak punya nama tu, nama instrumen tadi nama item tadi. Contoh yang pertama tadi saya letak jantina. Saya ada jantina lelaki perempuan ni. Dan saya masuk kat sini. Jantina, nama dia. Saya ambil ni je lah. Dan yang ni awak biarkan je, ni dia punya macam formatting lah. Di label ke apa. Kat sini awak nak letak nama penuh pun boleh. Kat sini nama dia kena nama singkatan ataupun satu term yang, satu nama yang ringkas lah. Kalau contoh, kalau dia nak bersambung, awak tak boleh ada space, awak kena letak macam underscore jantina pelajar. Dia tak boleh jadi jantina space pelajar, tak boleh. Dia kena satu ayat je. Dekat sini boleh, kat sini jantina. Ya, sini boleh. Kat label ni boleh. Dan awak letaklah dia punya value sini. Mula awak kena letak dulu dia punya ni measurement dia. Tadi saya ceritakan awak kalau macam jantina, macam apa lagi? Macam agama, bangsa, apa lagi? Macam kumpulan benda tu, program benda tu macam nominal lah, kita panggil nominal. Nominal data, awak pilih nominal lah. Jadi kat sini, kat bawah measure ni nominal. Yang lain ni awak tak pun nak tu risau lah, benda ni macam mapping je. Dan values kat sini awak kena letakkan je. Katalah benda ni tak ada, asal ni tak ada.
Saya buang lagi. Okey. Contoh dalam form saya tadi, nombor 1 lelaki, nombor 2 perempuan. So kat sini saya letaklah 1 lelaki, dan 2 perempuan. Okey, jelas tak? Nampak tak? Saya kena add. Kalau awak tak add, dia tak masuk dalam ni. Kalau dia masuk dalam ni, dia proven lah. Dia dah masuk lah kiranya. Dan klik OK. So, bila klik OK kat sini, maksudnya dia dah jadilah. Bila kita letak data kat sini, contoh kalau saya ada data yang lebih lagi kat bawah ni. Yang ni sebelah atas ni, sebelah row ni adalah awak punya item lah. Soalan nombor 1, soalan nombor 2, nombor 2, nombor 3. Seterusnya lah. Kalau ada 50 soalan, ada 50 lah row ni. Ni row ni. Kalau kolom, ni kolom. Kalau row yang bawah ni. Row ni adalah bilangan responden. Yang saya klik-klik ni. Ni responden 1, responden 2, responden 3, responden 4 dan seterusnya. Kalau saya ada 300 responden, sepatutnya ada 300 lah kat sini. Contoh kalau saya dapat satu tanda kan, ada orang tanda sini perempuan, dia tanda okey sini. Saya kena tanda lah kat sini. Tadi nombor perempuan 2 kan. Terus tak ada 2 sini. Teruslah sambung berapa. Yang ni nombor ni soalan lain lah yang sebelah kanan ni. Maksudnya dia akan detect ni sebagai perempuan lah, 2 ni sebagai perempuan. Sebab kita dah define awal-awal dekat variable view ni. Yang ni tadi. 2 perempuan. Ni seterusnya lah. Yang ni untuk categorical data, orang buat contoh yang sama. Buat cara yang sama. Demikian kaedah ni. Boleh tak kat sini? Sampai sini boleh tak? Kalau awak nak try. Awak ada depan komputer ke? Doktor, Ya. saya nak tanya kalau macam soalan cadangan, pandangan macam tu perlu masukkan ke dalam SPSS? Cadangan tu dia kualitatif type item. Maksudnya kita tak boleh analyse di dalam SPSS. Awak kena analisis berdasarkan kaedah, menggunakan kaedah kualitatif lah. Kita Maksudnya kena terus coding, ke coding lah maksudnya yang benar. Kalau awak cara nanti kita buat thematic coding lah. Awak nak buat kaedah lain lah macam analisis by tema dengan secara tema ke ataupun secara ada kaedah lain lah. Ada beberapa kaedah lain dalam kaedah itu. Tapi yang ni biasanya bagi demografi yang biasalah kita cari macam agama, lelaki, jantina, lelaki, perempuan, agama, Islam, Melayu, Islam, Kristian, Buddha, macam tu lah seterusnya. Untuk apa lagi? Program ataupun asal, rumah kat mana tu lah. Jadi macam tu. Dia lebih secara group. Dia demografi ni secara data dia adalah data secara kumpulan ni. Okay. Jadi okey tak? Awak nak cuba ke? Doktor, saya nak tanya boleh tak doktor? Ya. Saya kan ada buat test tu kan, kiranya macam ada jawapan yang betul lah. Jadinya macam mana kalau macam tu dia tak boleh masuk SPSS? Macam mana? Sebab saya punya tu kan ada satu bahagian C saya untuk mental rotation ability tu, dia kan test. Jadinya macam semua orang jawab lain-lain. Jadinya dia masuk dalam SPSS ke? Dua orang jawab lain-lain? Maksudnya dia soalan dia macam ada dua jawapan jawapan? yang betul. Bukan. Dia test. Saya punya questionnaire. Mental rotation ability tu. Kiranya responden dia bagi satu gambar, responden Okay. macam pilih A, C, E. Jadinya boleh masuk dalam SPSS ke tak? Untuk soalan macam tu. Itu nanti kita buat lepas ni. Untuk soalan yang ada kita punya ratio lah untuk confidence data nanti. Ini yang pertama ni
set pertama lah, dia panggil categorical data lah. Sebab tu kita tanda kat sini nominal ni. Nominal ni categorical lah. Kalau yang jenis yang type yang macam tu kita kena tukar ni jadi contoh soalannya kalau instrumen ni. Instrumen saya tunjuk ni. Ni dia dah habis demografi dia ni. Okey, contohlah dia tanya soalan berkenaan dengan motivasi intrinsik. Okey, katalah motivasi intrinsik. Jadi ada soalan, ada berapa item? B1 sampai B11, ada 11 item. Kalau tengok sini dia dah masukkan 11 item. Ada B1 sampai B11 kan? Dia letak dulu nama dia ni. Dan dia letaklah sini, kalau awak nak letak, awak nak copy paste dia punya nama penuh kat sini pun boleh juga. Macam copy ni. Nak bagi senang ni kan, copy paste je lah kat sini. Dia akan panjang lah kat sini. Jadi senang nak baca lah kan. Kat ni bawah label. Tapi kalau nama ni dia kena singkatan lah. Macam B1 dia ada coding lah kan. So masuklah seterusnya kan. Terus, lepas tu awak rekodkan lah. Kalau ni 1, 2, 3, 4, 5 ikutlah 1, 2, 3, 4, 5. Dekat sini dekat dalam data ni variable view. Awak tukar variable data kat bawah ni kan. Ni variable view. Awak tukar data view. Dia mula pada B1 sini lah. Contoh kalau dia jawab apa? Kalau jawab 5, 4, 5, 5, 4, 4, 5, 3, 5. Ikutlah seterusnya sampai habis, sampai B11 tu kan. Ni awak masukkan lah. Dia masuk dia secara horizontal lah. Sebab satu responden ni dia akan jawab semua ni lah. Ni dia punya jawapan dia, set jawapan dia. So habiskan semua. Kalau ada 100 responden, masukkan 100 lah. Kalau ada 200 lah kan. Macam tu. Lepas tu saya kata kalau awak buat dalam Excel pun tak apa. Mula-mula buat dalam Excel, nanti awak copy je dia punya data ni. Yang data banyak-banyak nombor-nombor ni copy je. Jadi make sure awak kena setting dulu dia punya nama, label semua ni. Bila dah siap ni, awak akan copy ni je lah. Dia punya nombor 210 ke apa ni, 2125 semua ni. Just copy dia ikut dia punya tu. Dia akan automatic dia boleh match lah dengan yang dalam Excel dengan dalam SPSS ni. Okay. So bila dah siap semua ni, awak akan dapat data lah. Dapat data yang banyak. Dan cara kita analisis dia, pertamanya satu kaedah dia kita buat macam deskriptif tadi lah kan. Kita carikan mean dengan standard deviation dia. Awak pergi ke tempat ni. Analyze. Kita nak cari mean ya. Mean ni maksudnya aku rasa mean lah, maksudnya mean. Awak pergi ke descriptive statistics. Kita ada boleh pilih dua lah, sama ada frequencies ataupun descriptive. Tadi saya guna descriptive ni. Dan saya klik daripada nombor B11 sampai ni semua ni. Ni semua ni nombor ni. Saya klik. Saya pindah dia kat sini. Maksudnya saya nak analisis semua daripada B1 sampai B11 tadi. B1, B11 tu apa? Yang ni lah. Yang dalam ni lah. Ni semua B1 sampai B11. Saya pergi ke option. Saya nak cari mean dia. Saya klik mean. Kalau ada mean, mesti ada deviation. Ini semua dia punya tambahan lah. Dia kalau nak tambah banyak-banyak lah. Tapi nampak berserabut pula. Jadi awak pilih dua ni je. 4 ni je. 3, 4 ni. Memang maksimum tu okey. Ini tak apa. Kita awak klik OK je. Sekarang ni tak ada apa. Kalau awak klik pun tak ada apa. Start ni pun belum sampai ni lagi. Belum label ni. Dia dah okey macam ni je. Kalau awak tengok kat sini. Okey. Awak klik OK je, dia akan keluar. So kita dapat tahulah kalau B1 tadi, B1 yang saya namakan banyak panjang tadi. Kalau awak namakan pendek, di sini lah. Nampak Okay. So kita dapatlah dia punya berapa ramai orang, 199 orang yang jawab, 199 punya data.
Ada minimum berapa, maksimum berapa. Ada mean dia 4.56, standard deviation dia 0.5. Ni semua data lah. Contoh. Okay, boleh Boleh. InsyaAllah boleh doktor. Ya? Doktor, macam yang apa ni kan yang tu kan B1 sampai B11 yang doktor buat tu kan. Ya. In case kalau macam kita letak dekat dalam FYP nanti, kita letak dia punya term-term macam tu boleh ke? Ke memang kena letak Bila soalan masuk penuh dia? dalam penulisan, awak tukar jadi ayat macam ni. Yang saya tulis ni. Oh. Okey, ni lah. Yang ni lah. Maksudnya kena ada, orang boleh baca lah. Kalau awak tulis B1, B2, awak je yang faham. Tapi kalau awak tulis yang ni, item dia yang penuh macam ni, ayat dia. Jadi Kita orang lain tulis boleh faham item lah. penuh lah. Yeah. Okey doktor. So, buat ini sampai semua bahagian lah. Kalau awak ada, contoh kalau soalan ni dia ada macam B, dia ada bahagian B. Dan kalau instrumen dia ada bahagian C, pelibatan yang buat apa pula. Dan dia ada bahagian D. Dia ada kompetensi pula. Dan dia ada satu lagi bahagian E. D, E. Ni, E. Ini adalah dia punya DV lah. Dia punya dependent variable dia. Dia ada E lah. E pun ada banyak beberapa bahagian. So, awak kalau buat semua tu dia akan jadi banyak lah. Better buat sikit-sikit supaya awak boleh nampak dia punya table macam ni kan. Contoh kalau macam ni, saya pergi balik pada data ni, saya analyze lagi. Dia boleh juga, kalau kita klik semua boleh juga, lagi senang, lagi cepat, tapi nanti kita keliru lah, di end kita keliru. Untuk B, sebab tu saya suka buat sikit-sikit supaya kita boleh nampak dia ni. Maksudnya kita klik balik mean, standard deviation, minimum, maximum semua ni. Kita nampaklah untuk bahagian C berapa dan seterusnya. Okay. So itu untuk semua bahagian lah. Tapi untuk yang tadi, kalau awak nak analisis jantina pelajar ya, awak pergi juga analisis tadi. Deskriptif, awak pilih jantina pelajar tadi. Di sini kita buat macam ni. Kita dapat nombor je lah. Nombor dia, kita nak dapat nombor ni. Frekuensi dia. So kalau yang untuk nominal data, kita ambil frekuensi. Kita dapat ni percentage dia. Frekuensi dengan persen dia. Sebab dalam untuk nominal data, contoh macam laki perempuan semua ni, kita tak perlukan mean lah. Mean tu untuk data yang continuous, yang macam skala Likert ni. Jadi kalau laki perempuan, program apa, jadi kita nak nombor dia berapa ramai dan percentage dia. Contohnya 32%, 65%, itu dah cukup bagus lah. Untuk nominal data. Okay. Kemudian, tapi contoh yang tadi kan saya buat untuk B dengan C tadi kan. Yang ni untuk buat satu-satu tau. Pada dapatkan min satu-satu. Tapi untuk kita nak dapatkan min keseluruhan untuk B pun kita kena ada juga. Sekejap ni saya record. Okay. Yang ni yang saya letak ni adalah B satu-satu tau. Maksud dia satu item, satu dia punya min kan. Tapi kita nak total untuk B tu, kalau contoh kalau ada berapa bahagian kan. Kalau B, C, D, kita nak cari min untuk satu bahagian tu, awak kena buat sedikit ni lah, analisis sikit kat sini. Untuk data ni,
Awak kena pergi ke data, klik file, complete variable. Pergi pada transform, complete variable. Awak nak cari target variable kat sini. Kat sini awak cari min. Function dulu ni awak cari min. Okey, ni cari min. Letak ni. Dan ni kita nak namakan awak ni lah. Min B. Doktor, Ya, Amira nak masuk. Dia terkeluar tadi. okey. Contoh B tadi kan. Dia B tu ada 11 soalan, 11 item. Kita nak letak min, saya letak nama dia min B sini . Dan sini saya masukkan dia satu-satu tau. Saya masukkan dia satu ni sampai habis, sampai B11 kat sini. Koma saya. Kena copy semua letak dalam tu doktor? Yang ni kena. Supaya kita nak cari min setiap semua item dalam satu kumpulan tu. Kalau ada satu bahagian tu ada 10, ada 10 lah. Kalau satu bahagian tu ada 4 lah. Ni saya masukkan satu ni. Okey. Kena type dia punya algoritma tau. Macam ada koma, macam dia punya coding lah. Kalau terlepas coding tu, dia tak jadi nanti. 7, 8, 9. Doktor, lain tak jelas. Tak jelas. 10, 11. So, kalau awak tengok kat sini, saya dah letak semua ni. Dia punya min. Maksudnya saya nak cari min ni. Dia akan kira min B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, 8 sampai 11 ni. Dan dia letak dalam satu kolom baru. Nama dia min B. Ataupun saya letak total B. So saya klik OK. Dan memang tak ada keluar apa-apa sini sebab saya nak dia kira dulu. Kalau dia kira tu, saya pergi kat sini ataupun saya klik kat sini. Dia akan buat satu kolom baru lah ni. Nampak? Ni untuk total B ni. Bila dia dah kirakan untuk kita dalam satu kolom, senanglah kita nak buat analisis deskriptif. Kita pilih total B tadi yang kita dah buat tadi. Kita buang yang ni. Kita terus kira min dia, kita dapat overall untuk total B lah. Ni total min untuk kumpulan B tadi, yang motivasi intrinsik tadi. Kalau tengok B, ada min dia 4.2, standard deviation 0.41. Ini cara dia. Kalau awak guna cara lain, kemungkinan cara tu tak tepat ataupun salah lah. Dia akan ada berapa ralat sikit dengan data tu. Yang mula-mula tadi saya ajar untuk satu-satu kan. Saya klik satu grup banyak-banyak dan dia akan punya data min ni satu-satu. Tapi yang ni untuk satu kumpulan. Ini awak kena report dulu ni. Okey, boleh? Dan kena buat lah, kalau ada 4 bahagian, semua kena buat dia punya total dia ataupun min setiap bahagian tu. Min bahagian A, min bahagian B, min bahagian C. Ataupun ikut nama lah, min motivasi, min kemahiran, min persepsi A, min persepsi apa ke, min pengetahuan tu, dia kena buat semua tu. Yang bagus awak namakan lah kat sini. Okey, kalau macam ni, ajar ni, saya ni dia dah siap, dia dah letak min semua ni. Dia ada 6 soalan kat sini. Dia ada min kemahiran, dia ada min A, bahagian B, bahagian C, bahagian D, bahagian E. Ni bahagian E ni ada E1, E2, E3, E4, E5, E6. Dia ada banyak komponen lah. Bila dah banyak komponen sini, baru kita boleh buat untuk correlation ataupun multiple correlation kita.
untuk nak buat macam ANOVA ke, yang inferential yang lebih lanjut lah. Yang ni kita baru buat deskriptif je. Deskriptif tu yang macam kita buat table ataupun report mean dengan standard deviation ni. Boleh tak? Awak nak try ke? Saya bagi data ni. Ada depan komputer ke? Ada. Ada kat depan komputer? Ada. Tak ada? Ada. Ada. Dah buka belum SPSS awak ni? Hujan lah. Dah. Doktor. Tak apalah. Hujan. Ya. Doktor, saya nak tanya yang kalau untuk bangsa tu, pilihan jawapan saya yang last kali tu ada lain-lain. Macam mana saya nak masukkan dalam SPSS Pilihan jawapan tu lain-lain. Ada untuk kan 1 Melayu, 2 Cina, 3 India, 4 dan lain. Macam mana nak? Lain-lain tu awak letak je lain-lain. Semua yang dia Oh. tulis apa-apa kat situ, kalau ada jawapan, ada orang jawab, awak letak sebagai lain-lain lah. Oh, okay. Macam tu. Kalau awak nak try, awak ambil data ni. Data ni dah siap. Jadi nak try SPSS tu kan? Nak try dia punya control dan cara analisis tu, awak ambil ni. Dia tak besar data ni, boleh ambil je. So awak download, saya share dekat bahagian chat ni. Awak ambil je terus data ni dan boleh analisis, buka dengan SPSS dan boleh try lah yang tadi deskriptif tadi macam mana. Kita buat analisis untuk kategori data dengan dia punya satu lagi untuk yang skala Likert tadi kan. Dua tadi cara tu. Kalau boleh awak kena dapatkan ataupun try sampai dapat macam tadi lah yang saya buat tadi. Pertama boleh buat untuk yang skala Likert tadi one by one, yang bahagian B, bahagian C semua kan. Dan satu lagi buat yang pelajar jantina tadi. Contoh dia nak ni kan, nak percentage dia, peratusan dia dengan frekuensi dia berapa, bilangan dia berapa. Satu lagi buat yang ataupun total mean tu untuk kumpulan B, untuk bahagian B ataupun C dan seterusnya. Ingat tak cara dia? Ingat. Okay. Itu yang deskriptif Kalau untuk inferential dia kena higher level sikit lah. Awak kena contoh kalau untuk buat correlation, awak kena pergi ke bahagian ini untuk perbandingan. Siapa dia buat macam perbandingan, contoh awak nak buat perbezaan ikut kumpulan contoh awak nak buat perbezaan untuk kumpulan. Contoh macam ni, awak pilih independent sample test, awak ambil yang mean yang awak dah kira tadi. Contoh saya ambil mean motivasi dan saya nak pilih group dia. Group kita ikut jantina saya masuk kat sini. Define group dia. Group 1 dan group 2. 1 lelaki, 2 perempuan. Option dia 95%. Ni dia punya confidence level. Continue. Klik OK. So kat sini dia akan keluar lah. Contoh saya nak tengok perbandingan ikut Argentina tadi dia punya motivasi tadi. Saya tengok kat sini dia punya data dia. Tengok data dekat sini. Dia ada banyak nombor kat sini, tapi nanti yang awak perlu masukkan dalam awak punya thesis ataupun dissertation tak banyak. Sikit je. Kena ambil nombor ni.
nombor DF ni dengan demoting ni. 2.74 ni dia punya nombor nilai dia. DF ni degree of freedom. Ni dia punya P value. 0.014 ni maksud dia kurang daripada 0.05. 0.05 masuk kurang daripada 0.05. Jadi dia signifikan lah. Signifikan. Dia signifikan maksudnya terdapat perbezaan antara ni. Perbezaan antara lelaki dan perempuan ni. Dia bandingkan lagi min motivasi ni, terdapat perbezaan lelaki dan perempuan. Perbezaannya lelaki lebih tinggi motivasi dia berbanding perempuan. Ikut data ni lah. Itu macam tu. So siapa yang ada buat check balik awak punya soalan kajian, siapa yang ada buat panggil apa ni? Untuk perbandingan mengikut kumpulan ke, mengikut program ke, ataupun mengikut jantina ke apa ke. Ini cara dia, T-test. T-test apa ni? Independent sample T-test. Pergi sini compare ni, independent sample T-test. Penting kat sini check dia punya significant number dia. P value dia, nilai P kat sini. Kalau kurang daripada 0.05 ada perbezaan antara dua kumpulan. Kalau lebih pada 0.05 ia ada perbezaan. Maksudnya dua-dua kumpulan ni, lelaki perempuan ni sama je motivasi dia, tak ada beza. Tapi dalam kes ni dia kurang daripada 0.05, maksudnya adalah beza dia. Okey. Itu untuk perbezaan perbezaan kumpulan ke atau mengikut jantina ke, mengikut program ke. Satu lagi kita tengok correlation. Betul saya buat correlation hubungan katalah hubungan antara motivasi dengan kemahiran employability. Contoh lainnya saya share screen di sini. Okey, contoh saya ada kalau ikutkan kat sini dia ada kemahiran kat sini, nampak ni. Kemudian dia ukur kemahiran kebolehpasaran. Lagi dia kira motivasi. So saya pengkaji ni nak tahu ada tak kaitan antara motivasi dengan kemahiran. Kat situ. Dalam kajian ni lah contoh ni. Saya tengok kat sini dia dah kira dah total untuk motivasi ni dia min ni. Total untuk kemahiran pun dia dah kira. Macam saya buat tadi kan. Compute. Macam buat total tadi lah. Dia dah kira motivasi berapa, kemahiran berapa. Dan kita tengok correlation dia. Correlation dia kita pergi kepada analisis correlate. Correlate. Kita pergi min tadi, min kena ada dua lah kat sini. Correlation kan ada dua variable, tak ada satu je. Motivasi dengan kemahiran, min kemahiran. Ini dua. Kita tandakan mean and standard deviation. Let's scroll down. Dulu. Ni tak ada apa. Sekat ni kita tak perlukan lagi kat sini. Kita tandakan Pearson. Dia ada benda dia kat sini. Pearson ataupun Spearman. Tapi biasanya kalau ni kita panggil Pearson lah. Kalau dia normal kita panggil Pearson. Kita klik. Kat sini kita dapat nilai dia. Ni mean standard deviation yang saya klik tadi dia keluar ni. Sekarang awak tengok sini. Ini mean dengan standard deviation. Jadi yang kita boleh dapat macam tadi lah. Cara tadi. Ini kita tengok sini dia punya correlation dia. Cara motivasi dengan kemahiran. Kita tengok nilai dia, correlation dia berapa kat sini? 0.46. Kan? 0.46 sama je atas bawah ni. So maksud dia punya R dia R 0.46. Kalau 0.46 ni dia correlation ni antara 0 hingga 1. 1 ni paling kuat lah. Ni paling kuat. 0 ni paling lemah ataupun tiada correlation.
tak ada perkaitan, tak ada hubungan. Tapi kalau 0.46 ni dia macam sampai di tengah-tengah lah. So kalau tengah-tengah ni kita panggil sederhana lah. Sederhana. Maksudnya motivasi bila kita seseorang tu motivasi dia tinggi, kemahiran pun akan tinggi lah. Dia punya, kita panggil, dia punya tahap dia makin tinggi lah. Kita boleh kaitan dia lah. Tapi kaitan itu kita panggil pertengah ataupun sederhana lah ataupun moderate. Tapi kalau katalah dia punya kaitan ni, katalah nombor ni 0.9 ke, kalau 0.9 kat sini lah. Dia perkaitan ni sangat kuat lah. Maksudnya kalau seseorang tu bermotivasi tinggi, automatik kemahiran dia pun automatik kuat. Itu macam perkaitan lah kan. Maksud itu perkaitan yang kuat lah. Kalau lemah pula, kosong ni ataupun 0.1 ke, 0.2 ke, itu lemah ataupun hampir tiada lah. Saya kata tak ada lah. Maksudnya kalau seorang tu motivasi dia tinggi, dia mungkin tak ada efek, tak ada kesan kepada kemahiran dia. Maksudnya perkaitan dia tak ada. Dia boleh jadi ada kesan, boleh jadi tak ada kesan. Dia tak ada kaitan yang jelas lah maksudnya kat situ. Tapi kalau kat sini, dalam kes ni 0.46, 0.46 maksud dia perkaitannya adalah sederhana. Dan dia positif lah. Dia positif. Positif dan sederhana. Ini penting. Dia ada dua elemen kat sini. Kat sini. Kita kena bagi tahu dia positif dan dia nombor dia adalah sederhana. So itu untuk correlation. Boleh faham correlation ni? Mungkin dia punya ataupun teori dia ataupun konsep dia mungkin awak dah belajar kan. Dah expose pada benda ni. Ini untuk advanced class ni. Seterusnya datang lagi awak dia. Oh, untuk ni. Satu untuk regression. Contoh dalam kajian ni, kajian pelajar ni, dia buat perkaitan antara motivasi intrinsik, sokongan ibu bapa, ni bahagian B, ni bahagian C, kompetisi pensyarah bahagian D, ni bahagian E. So dia buat satu hubungan lah ataupun regression antara bahagian B, C, D terhadap E. Maksudnya kat sini, kalau saya boleh share sekejap. So ini contoh contoh kalau pelajar ni punya kajian. So ni dia ada IV1, IV2 dan IV3. Ni DV. So dia ada macam, kalau saya boleh lukis kat sini, ni IV1, IV2, IV3. Ni DV dia. Ni DV dia. Ni IV dia. Ni dia berkaitan lah, berkaitan dia antara tiga-tiga ni pada sini. Ini nak pandang dia. Macam tu. So ni kita panggil regression lah, multiple regression lah. So ada tiga pemboleh ubah, tiga pemboleh ubah yang mempengaruhi satu DV. Gitu. Ini IV, ini DV. So kalau kat sini kita ada motivasi intrinsik ni IV1, ni sokongan ibu bapa IV2, kompetisi pensyarah IV3, dan ni di kemahiran DV. DV satu lah. So kalau macam ni, untuk kajian ni kita kena buat multiple correlation. Kita pergi ke tadi. Tak hilang ni. Tak share dulu. Saya tunggu. Supaya ni, saya pergi analisis. Okey. Ini
linear regression. Saya masukkan yang tadi. Saya masukkan yang min tadi, min 44 ni, tiga ni ke sini. Tidak, saya pilih ni lah. Analisis. Masih variable. Okey, ni dependent. Dependent ni kita masukkan yang tadi. Kemahiran tadi, min dia. Covariate. Tes dia, kita bagi masukkan yang ni. Tiga. So, model dia. Tiga dia. Sekejap, so kita answer lagi. Mana ni satu lagi? Independent. Yang ni kita masuk ke sini. Jadi kalau kita dah masuk tu dia hilang daripada kat sini. Okey, kita dia. Okey. Ada tak yang buat multiple regression kat sini? Ada tak yang buat ada IV 3 tadi dengan 1 DV? Saya Doktor. Hafiz Syah Ustaz Syah. Saya pun sama juga. Hafiz kan? Saya sama jugalah. Ada 3 DV, ada 4 DV, ada 4 IV. Ada 4 IV. Saya 3 IV, 1 DV. Kalau macam tu memang kita guna multiple regression kat situ. Correlation tadi yang satu dengan satu, yang multiple regression tu kita kena ada ni lah. Saya lupa satu lagi. Kat mana letaknya. So, sekejap saya kena buka saya punya note yang saya letakkan. Boleh tak awak download yang data saya share kat dalam chat box tadi? Buka buat yang tadi tu, buat correlation satu dengan satu tadi kan. Sebab saya dah kirakan dia punya total mean semua tu. Tinggal tekan buat je. Okey. Saya tunjuk ni yang tadi tu yang saya terlepas ni dalam satu juga. Saya buka sikit. Screen. Saya tunjuk balik tadi. Multiple regression tadi. Awak kena klik dekat analyze regression. Then go to linear. Dependent ni awak masukkan DV awak, apa yang kita nak terangkan tadi. Contoh kalau dalam kes ni saya ada kemahiran lah. Dan dia punya independent tadi ada 3 lah, saya terangkan tadi kan. Itu, efficiency, buffer, competency. Ni biasanya kita akan ubahlah ikut cara kita nak, tapi kalau kita ni, kita tak tahu kita letak enter macam biasa lah. Kaedah enter, kita enter. Dia ada mod apa? Ada forward, ada back, ada stepwise, ada backward, ada beberapa. Ini
Ini model fit. Yang ni kita tandakan. Ini kita tanda dua ni. Model fit, estimate dengan ni. Confidence interval tu kena tanda. Ini kita tanda. Dan next, kita tanda Z residual dengan Z period. Okay. Plot. Ini kita masuk sini. Dan ini kita masuk sini. Okay, yang ni dah okay. Kita klik okay je. Okay. Kita klik okay je. Dia kita tanda tadi. Dia akan keluar lah. Okay. Ini yang dia dah keluarkan lah yang ni. Dia dah kira tadi. Direction ni. Ni dia akan keluar ni. Daripada sini dia keluar direction. Ni kaedah enter yang kita letak tadi. Dan kat sini, kalau awak nampak kat sini. Dan ni dia punya pertama tadi kaedah enter. Ni, kalau kita ada orang tanya kaedah apa? Kaedah enter. Dan kita tengok sini R square. Ni yang penting lah. R square ni maksud dia punya nilai dia 0.401 0.401 equal to 40% lah. 40.1%. Maksudnya model yang saya buat tadi ada 3 IV dengan 1 DV. Dia model ni menggambarkan 40% daripada DV. Maksudnya kalau dalam ayat biasa daripada tiga faktor tadi dia menggambarkan 40%. Dia boleh predict, menjangka 40% untuk dapatkan result dengan DV dari kemahiran. Berdasarkan 3 IV tu lah. Dia ada 3 IV kan, IV 3. So model ni dia berjaya 40% lah dia punya kejayaan ni. Ada lagi baki 60% kan. 60% ni yang kita tak kira lah dalam kajian kes, dalam kajian ni. Yang ni mungkin faktor lain lah, faktor individu ke, faktor self-efikasi ke, faktor pensyarah ke, faktor lain banyak lagi faktor yang kita tak gaji. Ini kita ayat dia kena penting awak letak dalam penulisan nanti tu. Yang awak dapat 40%, yang kat sini R square, yang kita tak tahu lagi 60%. Ini kita kena jelaskan. Dan ni dia punya panggil model dia. Kita report nombor ni. Dan kita report jadual ni, kita report semua ni. Kita report jadual ni, kita report. Ini jadual ANOVA dia. Dan dia signifikan lah. Signifikan maksudnya model ni wujud. Model yang saya lukis tadi ni. Model yang ada 3 ni. 3 IV dengan 1 DV ni dia boleh wujud lah. Dia signifikan lah model ni. Okay. Dan next saya pergi bawah. Tu pada tu. Dan tengok kat sini dia ada case wise ni. Ini nombor dia lah. Ini dia punya model dia. Nanti model ni kita akan dapat macam persamaan lah. Kita boleh tulis kat sini, kalau dia boleh tulis macam bawa persamaan kuadratik masa belajar SPM tu kan. Y sama dengan N satu dekat. Contoh kat sini dia kita panggil kemahiran sama dengan
nombor kat sini nombor dia kat sini. Constant tu adalah nilai ni 0.1.6 ni. 1.6 campur 0.281 motivasi campur 0.079 ibu bapa campur tambah 0.265 kompetensi. Nah, ni kita punya persamaan lah. Dia macam yang kita belajar dulu kalau kita persamaan apa yang dekat sekolah tu kan, Y sama dengan A campur B X1 campur C X2 campur D X3 macam tu lah. Jadi yang X ni adalah dia punya ni lah, dia punya variable X ni. Ni kita punya variable tadi, motivasi, ibu bapa, kompetensi. Yang ni DV dia. Yang ni dia punya nombor dia kat sini. Nombor dia punya ni dia punya nombor dia. 93, 1, ni kat nombor dia. Ni nombor lah. Contoh kalau kita dapatkan, kita ukur nilai, kita ada nilai motivasi, kita ukur seorang pelajar tu kan. Nilai dia punya motivasi berapa kita masukkan, kita dapatkan nilai pengaruh ibu bapa dia berapa, nilai kompetensi berapa, kita dapatlah dia punya total markah untuk kemahiran. Kita boleh predict dah seseorang tu. Ini kita panggil multiple regression lah. Kita nak predict satu variable tu dengan faktor-faktor yang lain lah. Okey. Jadi itu je kot. Sebenarnya ni akan bertambah lah. Kalau ada 5 IV, ada 5 lah kat sini. Kalau ada 2, 2 lah. Kalau ada 3, 3 lah kat sini. Okey, boleh dapat tak? Boleh Doktor. So you need to try benda tu sebab data tu dekat awak. Nanti awak try dulu, masukkan dulu dia punya tu. Nanti cuba analisis dulu yang saya tunjuk ni. Saya mungkin akan save recording ni, saya akan post dalam ni nanti dalam YouTube supaya awak boleh rujuk Ada dia. Okay, awak boleh try lah salah satu. Takut ada salah kan. Nanti kalau ada yang ada masalah lepas ni boleh terus direct dengan saya lah. Saya tengok lah apa yang masalah dia, mungkin tak dapat tak dapat dia punya result kat keluarga lain ke macam mana ni. Okay, dah pukul 7 dah. Ada soalan tak sebelum kita end this session, this workshop sekejap? Doktor, saya nak tanya kalau macam kajian saya tu kan buat modul, so saya deskriptif je ke, tak ada differential lah kan? Ke macam mana? Awak punya soal selidik tu kan? Ada tak ingat lah awak selidik apa? Soal Penilaian selidik ni kan? Evaluate dia. So, evaluate keberkesanan je. Ya, awak just laporkan dia punya kepuasan ni, panggil apa? Rating lah ataupun dia punya kepuasan ataupun ke tahap persetujuan pelajar kan terhadap modul awak tu kan. So just report yang berapa mean, berapa percent deviation macam tu lah. Tak payah macam differential tu tak payah lah doktor. Deskriptif je lah. Itu melibatkan regression. Itu kalau dia ada macam ada banyak IV, satu DV. Itu kita panggil correlational punya method lah. Correlation design. Kalau awak tu just deskriptif saja. Just report dia punya berapa bilangan frekuensi dengan mean dengan standard deviation. Okay, baik doktor. Terima kasih. Yang lain ada tak? Yang ni yang saya pilih dua analisis ni macam analisis yang hari ni macam umum lah, macam antara ramai pelajar yang buat ni lah saya rasa. Antara beberapa ni. Cuma ada awak lihat perbezaan gunakan t-test tadi, independent sample t-test ataupun buat correlation, hubungan
ataupun multiple regression. Saya rasa itu je yang paling banyak. Okay, ada soalan tak? Memang dah? Ada apa-apa? Tak ada rasanya Doktor. Okey, nanti awak rujuk kalau misalnya nak buat nanti. Saya post video Okey ni. Doktor. Yasmin, Raina Yasmin ada? Tak ada. Doktor, Ya. Ada apa-apa Amira ada? Saya satu Amira. Doktor, kalau Ya. macam saya ni kena buat test apa je, regression Saya tak ingat, saya kena tengok balik awak punya soalan kajian tu. Saya lupa, saya tak ingat awak punya soalan. Oh, Ada tak melibatkan regression sampai macam tu? sebab saya ada pasal hubungan juga. Kalau ada hubungan, macam buat correlation lah. Correlation ataupun regression lah. Kita tengok balik nanti. Awak check dulu. Awak lukis dulu ada berapa IV, berapa DV. IV 3. DV awak 3. IV. IV kot kan? IV. Ha. Kalau IV 3, 1 DV, maksudnya buat cara macam tadi lah. Multiple regression. Doktor, saya nak Lambat. tanya lagi. Ya. Kalau untuk masukkan data nanti, kan ada soalan apa pekerjaan ibu bapa tu kan dia boleh pilih lebih dari satu. Macam mana nak masukkan? Itu kita analisis berasingan yang tu. Maksudnya yang tu kita akan analisis macam berapa percentage lah, macam berapa percentage ataupun frekuensi dia. Dia macam kira head count lah. Berapa ramai yang jawab tu, berapa ramai yang jawab tu. Dia tak dikira frekuensi lah maksudnya. Nanti kita tengoklah, saya kena tengok balik apa cara pelaporan yang paling sesuai untuk yang soalan item macam tu. Okay. Terima kasih doktor. Kita masukkan dulu data dia tu, berapa ramai. Awak dah siap ke? Kita data. Belum. Jadi nanti awak dah dapat dalam 70% dah tak? Belum doktor. Nanti dapatkan sampai 70% kan supaya kita boleh analisis. Kalau tak cukup tu tak boleh analisis. Okey Hafiz, ada apa-apa tak? Kita tak data awak. Awak ni tak ada siap kan? Saya belum ada soalan Doktor. Okey, nanti try dulu ya. Nanti selamat back to me lah sebab kita rasa kita kena sesuaikan bunyi kan. Punya penelitian. Saya kena buat dulu baru saya ada soalan. Okey, buat dulu ya. Minggu ni kita kena sesuai. Baik Doktor. Okey, tak ada apa-apa. Kalau tak ada apa-apa, saya cakap terima kasih. Nanti saya post video ni lah supaya awak boleh rujuk cara method nak buat analisis nanti. Interpretation nanti. Interpretation pun sebenarnya ada panjang lagi tapi kita sambung yang tadi. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor.